dah berapa bulan tak kerja, kan? Ustaz-ustaz ni bukan senang. Susah belaka. Cuma tuan-tuan dia tak tanya. Dan ustaz-ustaz pun dia tak masuk Facebook, duit tak ada, je diam je. Tapi kita tahu ustaz-ustaz kita ni, hidup mereka ni mengharapkan kuliah-kuliah saja. Dalam keadaan kuliah tak boleh, masjid tak boleh, masjid tak boleh, surau tak boleh. Dalam keadaan mereka juga manusia. Mereka makan, mereka minum. Itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surat khabar semalam, ada berita besar berlaku tuan-tuan. Apa dia berita besar? Iaitu saya ambil tuan-tuan, ada satu berita semalam hari Sabtu, iaitu kisah seorang laki-laki yang nak meninggal dunia. Nama dia Tan Phu Hock. Tan Phu Hock, dia ni free thinker. Dia duduk dekat Subang. Dia free thinker, dia kena kanser. Ketika mana dia nak meninggal tuan-tuan, dia nak meninggal, sehari sebelum dia nak meninggal, dia minta dia punya orang gaji dia, nama dia Nurin, orang gaji dia Indonesia. Dia minta apa tuan-tuan? Dia minta ajar dia mengucap. Ajar dia mengucap. Dia minta dia ajar dia mengucap. Lalu orang gaji dia ni rasa serba salah tuan-tuan. Sebab apa sebab salah? Sebab keluarga dia tidak Islam. Yang Islam seorang je adik dia. Dan dia ni free thinker, tak minat dengan Islam. Ketika dia sedang sakit, adik dia kata, cuba kamu sebut nama Allah, nama Tuhan, mudah-mudahan kanser kau menjadi mudah, kau pun kurang sakit. Lalu dalam keadaan sehari sebelum dia meninggal, dia peluk Islam tuan-tuan. Dia memakai dengan nama Muhammad Ridwan Tan Abdullah. Muhammad Ridwan Tan Abdullah. Dalam keadaan dia minta orang gaji dia ajar dia mengucap. Orang gaji dia bernama Nurin. Daripada dia minta itu, orang gaji dia rasa serba salah. Sebab apa? Sebab dia minta dalam keadaan dia bukan Islam. Dan yang diminta tu kepada orang gaji yang Islam. Dan keluarga dia majoriti tak Islam. Yang minta tu free thinker. Dia menafikan kewujudan Tuhan. Ketika dia sedang sangat sakit, sakratul maut, dalam keadaan berhadapan dengan kematian tuan-tuan, kanser tuan-tuan. Lalu dia minta apa dia? Dia suruh orang gaji dia ni bernama Nurin ajar dia mengucap. Tuan-tuan, setelah dia mengucap, dia meninggal dalam keadaan yang tenang. Sehingga kan adik perempuan dia bernama Suzy rasa seronok dengan kematian abang dia. Walaupun berlainan agama, dia seronok melihat abang dia itu boleh meninggal dalam keadaan yang tenang, tidak menggelupur. Sebab tu saya kata bahawa orang tidak boleh hidup tanpa agama tuan-tuan. Orang tak boleh menafikan Tuhan itu wujud. Orang yang menafikan Tuhan itu wujud, orang yang jiwanya sakit. Sebagai contoh tuan-tuan, kita nampak selipar pergi tandas. Selipar yang harga RM4 nak bawa pergi tandas. Tiba-tiba selipar tu bila kita tanya, selipar ni mari mana? Selipar ni semula jadi kat situ. Tak ada siapa boleh terima kenyataan tersebut. Orang kampung, orang pandai, orang tak sekolah tak boleh menerima. Mesti ada orang yang jual. Orang jual tu mesti ada yang kilang yang buat, sehingga dapat memberikan satu jawapan yang bermanfaat, menyebabkan hati rasa kenyang, pemikiran mereka rasa terjawab. Lalu dia tak boleh menafikan ada orang yang buat selipar. Kalau saya ambil selipar itu contoh yang agak rumit, saya ambil contoh mudahlah, taik lembu. Bila kita tengok taik lembu, otak kita akan melihat mesti ada lembu yang berak. Kita takkan mengatakan taik lembu tu ada kat situ semula jadi. Kalau taik lembu semudah itu kita tidak boleh menafikan ada lembu yang berak, macam mana kita boleh menafikan alam yang canggih dengan komposisi udaranya, oksigennya, karbon dioksida, langit bumi, siang malam, jarak matahari bulan, pergantian, silih berganti musim, mari pula buahnya, mari buah musim spring panas, Allah keluarkan buah-buahnya macam yang banyak air, tembikai, watermelon, macam-macam watermelon tuan-tuan. Kalau dekat Pakistan 10 jenis watermelon. Mari pula musim sejuk, Allah marikan buah-buah limau untuk vitamin C. Mari pula musim luruh, mari pula musim musim bunga yang cukup cantik. Bila musim luruh macam mati kering. Tiba-tiba musim spring, musim bunga dia keluar balik. Siapa yang buat ni tuan-tuan? Yang begini canggih ni, tiba-tiba kita kata yang buat Amerika Syarikat. Yang buat manusia. Yang buat ini Tuhan-Tuhan yang tak boleh berkata-kata, tak boleh bercakap.
Lebih sakit lagi, semula jadi. Gila tuan-tuan. Orang ni akan sakit jiwa. Lalu ini yang kita nak fahamkan bahawa Al-Quran ini bila turun Ramadan, dia mengajar kita konsep hidup, iaitu yang pertama, mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah kupas hari itu dalam tajuk Tauhid panjang lebar tuan-tuan. Ini sebagai ulangan sikit saja. Yang kedua, matlamat hidup kita ni, kita nak tahu konsep hidup kita ini, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Surah yang kedua, juzuk yang pertama. Sebab Al-Baqarah ni ada juzuk kedua, ada juzuk ketiga. Panjangnya surah ini, tuan-tuan, sampai juzuk ketiga masuk. Al-Baqarah 286 ayat. Sebab tu pernah Nabi solat, Abdullah ibnu Mas'ud ikut belakang Nabi solat sunat satu malam, dia ikut belakang. Bila Nabi solat, subhanallah, lamanya Nabi solat. Pernah disebut, dia kata dalam keadaan dia rasa apa? Aku nak buat benda yang tak baik. Dia kata kitu an aq'uda wa hadaran Nabi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dia kata aku rasa macam nak tinggalkan Nabi solat seorang-seorang. Aku nak belah aja, nak pergi. Lamanya Nabi solat seorang-seorang, tuan-tuan. Lalu begitu juga Salman Al-Farisi, dia kata, Uzaifah bin Yaman, Uzaifah kata satu hari dia ikut Nabi solat, malam-malam, habis solat baca Fatihah rakaat pertama, Nabi baca Al-Baqarah. Al-Baqarah ni tuan-tuan masuk ke juzuk ketiga. Satu juzuk 20 muka surat. 30 juzuk tuan-tuan, 60 muka surat. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan boleh hafal satu hari satu muka surat, 20 hari dapat satu juzuk. Kalau hafal 2 muka surat, dalam masa 20 hari tuan-tuan dapat 2 juzuk. Allahu Akbar. Dalam keadaan lamanya Nabi solat, habis Al-Baqarah Nabi baca Al-Imran, habis Al-Imran Nabi baca, kata Uzaifah ibn Yaman, aku mendengar Nabi membaca surah An-Nisa. Bermakna Nabi rokok itu 6 juzuk tuan-tuan. Lamanya Nabi berdiri, subhanallah. Lamanya Nabi berdiri. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan, kita bila sebut surah Al-Baqarah ayat berapa, surah kedua, confirm. Tapi bila sebut juzuk, ada juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk yang ketiga. Adapun ayat yang saya nak bacakan ini daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ketiga, 30. Surah yang kedua, juzuk yang pertama, Allah sebut dengan perkataan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang disebutkan oleh Allah, matlamat penciptaan manusia yang kedua, Allah nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Allah lantik manusia yang ada nafsu, yang ada akal, yang ada perasaan, yang ada ghariza, yang ada yang kita panggil sexual desire, ada kehendak, intercourse, tuntutan biologi dia untuk berumah tangga, untuk beranak pinak. Dalam keadaan manusia itu ada tendensi, kemungkinan buat baik, kemungkinan buat jahat, sebab dia ada nafsu. Berbeza malaikat, tidak ada nafsu. Sebab tu iman malaikat dia plateau, dia setara macam tu. Iman malaikat tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Tetapi iman kita naik, turun, naik, turun. Yazidu wa yanqus, dia naik dan diturun. Iman manusia naik dan turun. Tanda iman dia naik, dia banyak buat ketaatan. Tanda iman dia sedang menurun, dia banyak melakukan maksiat. Sebab tu hebatnya manusia ini, sehingga Allah menyuruh malaikat sujud kepada Tok Adam. Spesies kita lah, iaitu manusia. Tok Adam AS sebagai pemula kepada generasi manusia, kepada spesies manusia. Makhluk yang bernama Al-Insan bermula daripada Tok Adam AS, yang Allah ciptakan Tok Adam AS itu sebagai pemula kepada kehidupan manusia setelahnya. Kemudian nabi-nabi setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini akan dihimpunkan besok, bermula Tok Adam sampai hari kiamat di padang mahsyar. Manusia yang cukup ramai. Dalam keadaan inilah spesies manusia yang Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya, iaitu Tok Adam AS, sebagai tanda takriman, kemuliaan, ta'ziman daripada Allah, menghormati manusia kerana Allah telah entitlekan manusia sebagai khalifah. Apa tu khalifah tuan-tuan? Khalifah ini ialah golongan yang melaksanakan polisi Allah di atas muka bumi. Sebab tu polisi Allah ini namanya Al-Islam.
Sebab tu Islam ni saya dah sebut banyak kali, berulang kali, Islam dia bukan agama. Islam ialah ad-din, satu cara hidup yang sangat lengkap. Islam is a complete way of life. It's a complete way of life. And Islam ni dia menceritakan tentang duniawi dan ukhrawi. Hukum-hukum zahir, hukum-hukum batin. Hatta dalam hati kita sekarang ni ada nilai apa tuan-tuan? Allah tahu kita sedang tegang nilai apa dalam hati kita, Allah tahu. Yang kita cakap Allah tahu, yang tak cakap Allah tahu, yang tak cakap Allah tahu, yang cakap lagi Allah tahu. Dalam keadaan kita ni, Allah kira luar dan dalam. Sebab tu bila sebut Islam, dia melibatkan dunia dan akhirat. Kerana Islam satu agama yang lengkap. Sebab itu sehingga kan seorang orientalis barat, saya dah sebut nama dia Profesor Dr. Michael Hart. Profesor Dr. Michael Hart dalam kitabnya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh manusia agung dalam sejarah kemanusiaan, Michael Hart meletakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombor 1 dibandingkan dengan 100 tokoh manusia agung yang lain. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi ada kat dalam tu, Abraham Lincoln ada, Isaac Newton ada, Thomas Edison ada, Moses ada, Jesus Christ ada. Mereka letak, mereka susun tokoh agamawan, tokoh negarawan, tokoh politik, tokoh sains, invention, discovery dan segala-galanya. Dia letak Nabi Muhammad nombor 1 dan dia agamanya Kristianiti. Dan dalam muka surat 3 dia tulis, my choice of Muhammad to lead the most of the ranking of the most influential person in history may surprise some readers, may question by others, but he was the only man who supremely successful on both levels, secular and religious. Dan aku mengambil Muhammad letak nombor 1 di antara 100 tokoh manusia agung dalam sejarah kemanusiaan. Orang akan tanya, orang akan petikaikan, kenapa kau letak Muhammad? Dia orang Islam, dia Nabi bagi umat Islam, dan kau bukan Islam. Tetapi kenapa kau letak nombor 1? But dia kata, but he was the only man who supremely successful on both levels, secular and religious. Bahawa Rasulullah SAW itu, Muhammad itu satu-satunya manusia yang berjaya dalam dua dimensi kehidupan, iaitu agamanya dan dunianya. Dia seorang laki-laki, dia seorang ayah, seorang suami, seorang datuk, seorang nabi, seorang rasul, seorang perdana menteri, seorang panglima perang, seorang qadi, menyelesaikan masalah. Dia sebagai qadi, sebab tunjukkan orang ramai, segala-galanya batang tubuh Rasulullah dan Nabi lengkap dalam kehidupannya melaksanakan satu contoh yang namanya tak lain tak bukan ad-din. Lakum dinukum waliyadin. And malik yaumiddin. Lakum dinukum waliyadin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kita juga berwirid lepas daripada solat. Kita ambil surah Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Lalu Rasulullah mengajar pada kita bagaimana Allah fahamkan pada kita bahawa Allah lantik manusia ni bukan dekat bumi tuan-tuan, dekat langit tuan-tuan. Sebagai khalifah, orang yang mengatur hidup ni dengan cara Islam. Ini yang namanya cara hidup Islam. Sebab tu kalau tak ada Nabi, tak ada agama, orang niaga. Orang kahwin. Orang mengurus negara, mengurus. And orang berpolitik. And orang menjalankan undang-undang. Sama. Tetapi bila mari Islam, Nabi mengajar, wahai manusia, cara kahwin yang betul, yang ni Allah suruh. Cara berekonomi yang betul, mana dia, cara dia, apa dia, munakahat dia. Kalau ekonomi dia apa dia, muamalat dia, macam ini wahai manusia. Nikah kahwin kamu, cerai rujuk kamu tu kalau tak ada agama pun boleh. Orang tak ada agama pun kahwin. Tapi cara kahwin macam ini cara dia. Laki-laki dengan perempuan tak boleh, jantan dengan jantan, betina dengan betina, LGBT tak boleh disusun. Cara mengurus negara, Fir'aun mengurus negara, Namrus mengurus negara. Tapi bila mari Islam, cara mengurus negara yang betul, yang ni cara dia. Di sana ada fiqh-fiqh yang diatur, uruskan oleh agama Allah, yang dilaksanakan oleh kita hari ini. Dan orang yang melaksanakan ini dipanggil khalifah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, tanggungjawab kita. Jadi dalam keadaan kita memahami kehidupan kita, konsep hidup ini, bahawa kita kena faham bahawa kita ni bukan makan minum saja. Kalau tuan-tuan rasa hidup kita makan, minum, tua,
kerja, mati, lepas tu nak masuk syurga. Hidup kita ni sama macam orang bukan Islam. Yang makan, minum, tidur ni kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wan naru maswalahum. Adapun orang yang tak beriman itu makan, minum, yatamatta', seronok-seronok, mati lepas tu tempat mereka, kata Allah, wan naru maswalahum. Tempat mereka kembali ialah neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billahi ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita makan, minum, beranak, apa beza kita dengan lembu? Apa beza kita dengan kucing? Apa beza kita dengan binatang-binatang yang lain? Bahkan setengah-setengah keadaan binatang lebih baik daripada kita. Hari itu bulan Ramadan, seorang budak dia buang anak dari tingkat atas, dibaling ke bawah anak dia sebab berzina, mengandung, anak buang dekat bawah kat tong sampah. Kat Petaling Jaya dibaling ke bawah tingkat 3, terbelah kepala tuan-tuan, terbelah 2. Dalam keadaan apa? Kerana zina. Anak tu dibuang tong sampah dalam lubang tandas dekat ladang kelapa sawit, dimakan di anjing dan sebagainya. Tak ada binatang walaupun babi tuan-tuan membunuh anak sendiri, tak ada. Kita yang bunuh anak ini ialah orang yang masuk universiti kerana nafsu dia lupa bahawa Allah melarang perzinaan. Lalu dalam keadaan mereka berzina, tak cukup berzina yang diharamkan, mereka membunuh. Tak cukup membunuh, mereka berzina lagi dan terus berzina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu kita kena faham matlamat yang kedua sebagai khalifah, menegakkan agama Allah. Lalu kita kena faham benda ni, bahawa bila sebut Islam, Islam bukan sekadar puasa, puasa, solat. Bukan Islam bukan sekadar solat, puasa, zakat, haji, pergi haji, bawa balik beg tabung haji, tak. Tapi selagi mana kita baca Quran, ada hukum Allah, kita wajib tegakkan, kerana ada dalam hati kita Ramadan yang lepas mengajar kita supaya menegakkan hukum Allah yang kita baca daripada Al-Quran, yang kita tadarus beramai-ramai, yang kita tadabbur beramai-ramai, yang kita kata kita kasih kepada Quran. Marilah sama-sama kita tegakkan dia. Yang ketiga, matlamat hidup itu yang disebutkan oleh Allah, iaitu kita memegang amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Suratul Ahzab ayat 72, surah 33, juzuk berapa tu? Juzuk 22. Dia ada juzuk 21. Al-Ahzab ni dia ada juzuk 22. Ayat yang saya baca ni duduk dekat juzuk 22 tuan-tuan. Suratul Ahzab ayat 72, surah 33, juzuk 22. Allah sebut sesungguh-sungguhnya kami telah bila sebut inna aradna, arad ini bukan beri. Allah tunjuk dah sebagai expose saja. Allah bentangkan amanah ini kepada makhluk yang besar, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung Kinabalu, gunung Everest. Allah bentangkan apa dia? Amanah, memikul apa dia? Tanggungjawab mengabdi diri, tanggungjawab menjadi khalifah kepada Allah di atas muka bumi. Seluruh makhluk yang besar tuan-tuan, fa abaina an yahmilnaha, mereka tak sanggup untuk memikul tanggungjawab tersebut. Yang sanggup pikul ialah manusia. Wahamalahal insanu, yang sanggup pikul itu manusia. Dan manusia yang pikul, yang kecil, yang kerdil, itu sifat je. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat-sangat zalim dan sangat-sangat jahil dan sangat-sangat zalim. Lalu ini sifat-sifat manusia kalau dia itu berada di atas ketakwaan, mengatasi malaikat. Kalau dia tidak bertakwa, lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada anjing dan babi. Sebab itu, inilah standard manusia yang Allah letakkan. Lalu kita faham, pertama, konsep hidup mengabdi diri kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah. Yang ketiga, menjaga amanah. Amanah yang Allah pikulkan ke atas kita sebagai hamba dan sebagai khalifah. Paling tidak ada 3 matlamat Allah ciptakan kita. Ada setengah ulama' mengatakan ada 4, iaitu berta'aruf. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada ulama mengatakan yang keempat, konsep hidup itu saling berkenal-kenal, berta'aruf.
Kamu hitam, kamu hamba Allah. Kamu putih, kamu hamba Allah. Kamu kaya, kamu hamba Allah. Kamu miskin, kamu hamba Allah. Supaya kita manusia sesama manusia ini ada rasa rendah diri, rasa bersyukur, rasa terima kasih. Kita rasa susah dah kita ni, dah berapa bulan tak kerja, kan? Ustaz-ustaz ni bukan senang, susah belaka. Cuma tuan-tuan dia tak tanya. Dan ustaz-ustaz pun dia tak masuk Facebook, duit tak ada, je diam je. Tapi kita tahu ustaz-ustaz kita ni, hidup mereka ni mengharapkan kuliah-kuliah saja. Dalam keadaan kuliah tak boleh, masjid tak boleh, masjid tak boleh, surau tak boleh. Dalam keadaan mereka juga manusia. Mereka makan, mereka minum. Mereka itu perlukan macam manusia lain. Tetapi dalam masa yang sama, mereka itu ialah hamba Allah.